Sejak mula dilaporkan pada Disember 2019 di Wuhan, China, coronavirus ataupun COVID-19 tidak lagi asing bagi masyarakat Malaysia bahkan di seluruh dunia. Sehingga 6 Oktober 2020, sebanyak 36 juta kes melibatkan lebih 1,054,604 kematian telah dilaporkan di seluruh dunia. Di Malaysia pula, sebanyak 13,504 kes telah dilaporkan dengan jumlah kematian sebanyak 141 orang. Coronavirus merujuk kepada satu kumpulan virus yang besar yang juga merangkumi virus-virus lain yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia, termasuk SARS-CoV, MERS-CoV dan virus-virus lain. Perkataan COVID-19 itu merujuk kepada nama penyakit yang disebabkan oleh jangkitan coronavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO membuat keputusan untuk menamakan virus ini secara rasmi sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ataupun juga dikenali sebagai SARS-CoV untuk mengelakkan kekeliruan dengan wabak SARS yang melanda Asia pada awal tahun 2003. WHO telah menamakan penyakit yang disebabkan SARS-CoV ini sebagai Coronavirus Disease 2019 ataupun juga dikenali sebagai COVID-19. Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang telah dijangkiti. Terdapat 4 jenis virus yang boleh menyebabkan demam denggi iaitu DEN1, DEN2, DEN3 dan juga DEN4. Jangkitan oleh salah satu jenis virus akan memberikan imuniti terhadap virus jenis itu sahaja. Jika individu itu tinggal di kawasan jangkitan denggi, mereka boleh dijangkiti lebih daripada sekali seumur hidupnya. Oleh itu, anda haruslah peka dalam mengenal pasti bahawa ia adalah nyamuk Aedes. Jadi, cara untuk mengenali nyamuk Aedes adalah dengan melalui beberapa cara iaitu antaranya ialah Aedes mempunyai belang hitam putih pada kaki dan badannya. Selain itu, ia juga hanya menggigit pada pagi dan malam sahaja, serta sering membiak di dalam takungan air. Dan terakhir sekali adalah kitaran hidupnya. Kitaran hidup nyamuk Aedes dari telur, jentik-jentik, ke pompong sehingga nyamuk dewasa adalah hanya selama 7 hari. Antara simptom COVID yang biasa ialah demam, batuk, keletihan dan kehilangan rasa atau bau, sakit tekak, sakit kepala, sakit-sakit badan, cirit-birit, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari, tangan atau kaki dan mata merah atau jengkil. Manakala untuk simptom COVID yang serius ialah kesukaran bernafas atau sesak nafas, kehilangan pertuturan atau mobiliti atau kekeliruan dan sakit dada. Antara cara untuk mengatasi COVID ialah kita mestilah mengamalkan penjarakan fizikal iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Selain itu, kita mestilah memakai penutup muka untuk melindungi diri sendiri dan orang lain daripada penyebaran virus COVID. Selain itu, kita hendaklah membersihkan tangan dengan kerap sama ada dengan mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan menggunakan hand sanitizer. Antara simptom denggi ialah kebiasaannya demam akan terjadi pada hari ketiga hingga ke-14 selepas gigitan nyamuk. Kebiasaannya di antara 4 hingga 7 hari. Selalunya ia akan bermula dengan demam yang kuat yang mengejut, sakit kepala yang teruk, sakit pada bahagian belakang mata serta otot-otot dan sendi-sendi. Ruam merah di kulit juga boleh terjadi. Demam ini boleh mencapai suhu 40 hingga ke 41 darjah Celsius dan selalunya akan berlarutan selama 2 hingga 7 hari. Ia juga boleh menyebabkan serangan sawan di kalangan kanak-kanak di bawah umur 6 tahun, sakit teruk pada tulang-tulang, otot-otot dan sendi-sendi. Demam denggi ini juga dikenali sebagai breakbone fever. Ruam selalunya akan tumbuh pada hari ketiga dan 4 selepas bermulanya demam, muntah dan kurang selera makan. Antara cara untuk mengatasi denggi ialah segera berjumpa dengan doktor kerana tiada ubat yang khusus untuk merawat demam denggi. Seterusnya, rehat dan banyakkan minum air masak. Ubat paracetamol boleh diambil untuk menurunkan demam dan mengurangkan kesakitan. Kita juga mestilah memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk, membuang bekas yang boleh menakung air, pastikan tangki air, bekas tadahan hujan seharusnya ditutup. Pastikan pasu-pasu bunga dan bekas tadahan dibuang airnya sekurang-kurangnya seminggu sekali dan sebagainya.
Walaupun sudah sembuh daripada COVID-19, namun seksa sindrom post-COVID hanya Tuhan yang tahu, kata bekas pesakit yang mahu dikenali sebagai Aida berusia 24 tahun. Sejak kebelakangan ini, peningkatan kes COVID-19 yang drastik amat membimbangkan. Tambahan pula, kajian klinikal oleh KKM mendapati bahawa 66% daripada pesakit COVID-19 mengalami sindrom post-COVID, juga mencatatkan penambahan. Siapa sangka jangkitan virus tersebut bukan seperti demam biasa yang mana ia menjejaskan kualiti hidup seseorang. Long COVID atau post-COVID syndrome merupakan keadaan yang mana bekas pesakit masih mempunyai simptom berpanjangan kesan jangkitan wabak itu. Menurut rujukan antarabangsa NICE Guideline, pesakit COVID-19 berkemungkinan mengalami beberapa simptom dalam tempoh 12 minggu atau lebih selepas sembuh. Walaupun telah sembuh daripada jangkitan COVID-19, pesakit berkemungkinan mengalami simptom berpanjangan seperti sakit badan, kelusuan, batuk yang berpanjangan serta sukar untuk tidur malam. Malah, ada juga yang lemah ingatan dan kurang daya tumpu. Demam denggi penyakit virus yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Ia boleh berlaku pada tahap ringan hingga teruk. Dalam keadaan teruk, ia berisiko menyebabkan kematian. Oleh itu, semua individu perlu mengetahui sama ada menghidap demam denggi atau tidak dan perhatian lebih serius terutama tinggal di kawasan rawan denggi.